Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Alhamdulillah. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung kita punya kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis kita. Kita berada di babul muraqabah, bab pengawasan Allah Azza wa Jal, bab pengawasan Allah Azza wa Jal. Jadi Allah mengawasi setiap hamba-Nya. Dan kita pun tahu kita ada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ini sebagai saksi, tuan-tuan. Tapi Allah yang mengawasi zahir dan batin. Hanya Allah yang mengawasi zahir dan batin. Baik, jadi kita berada di hadis yang terakhir dalam bab muraqabah, ataupun hadis yang ke-68 daripada awal kitab. Kita banyak dah lah, tuan-tuan. Dalam 6 tahun, 7 tahun kot kita mengaji ni, lebih kurang dalam 68 hadis dah, tuan-tuan, yang kita dah belajar. Jadi ini bab yang terakhir dalam bab muraqabah. InsyaAllah habis yang ini kita akan masuk bab taqwa. Yang khatib mesti sebut kan, tiap hari Jumaat khatib mesti sebut, betul tak? Ittaqullah. Kalau tak sebut batal khutbah Jumaat, mesti sebut dalam bahasa Arab. Rukun khutbah mesti disebut semua di dalam bahasa Arab. Baik, dalam mazhab Syafi'i lah, mazhab kita. Baik, jadi tuan-tuan, lepas ni bab taqwa. Jadi kita tengok bab terakhir, tuan-tuan, bab muraqabah. Hadis yang ke-9 ni dalam tajuk ni lah, tajuk muraqabah. An Umar radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Sayyidina Umar. Baik, itulah sahabat Nabi yang kedua menjadi khalifah dan merupakan manusia yang kedua lah paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Ini berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyidani kuhuli al-jannah min al-awwalin wal akhirin ghair al-anbiya'i wal mursalin. Abu Bakar dan Umar ni adalah penghulu kepada sekalian orang yang tua-tua. Orang yang tua-tua minal awwalin wal akhirin, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ghairul anbiya wal mursalin, kecuali Nabi dengan Rasul lah. Selain pada Nabi dengan Rasul, siapa yang tua, tuan-tuan, meninggal tua lah, tuan-tuan. Meninggal 60, 70 ke atas, bagi warga emas lah, 60, 70, 80, pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka mereka ni yang paling hebat lagu mana pun, penghulu mereka adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau orang muda, tuan-tuan, siapa yang meninggal muda? Meninggal muda kan? Muda-muda belum tua dah meninggal dah. Maka dia punya ketua dia ataupun penghulu dia adalah Hasan dan Husain, betul tak? Sayyidah Ahlul Jannah, ketua penghulu. Kalau mati syahid pula Hamzah, betul tak? Hamzah. Tapi tak boleh challenge lah Nabi dengan Rasul. Nabi Rasul tinggilah. Tapi kalau untuk Nabi-Nabi, tuan-tuan, secara keseluruhannya, tuan-tuan, keseluruhannya yang paling agung, paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sebut dalam hadis,
ana sayyidu walid ibni Adam, ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu bagi seluruh anak Adam, malah penghulu pada Nabi Adam sekalipun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala fakhr, sedangkan aku tidak berbangga-bangga. Kalau kita ada kelebihan sikit ya tuan-tuan, jangan berbangga-bangga. Rasulullah penghulu pada seluruh manusia tuan-tuan, wala fakhr. Orang yang pertama terbelah kuburnya di padang mahsyar kan, terbelah kuburnya, bangkit tu lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama masuk syurga, hatta hari kiamat nanti malaikat yang jaga pintu syurga tu tanya siapa dia. Memang diarahkan pada malaikat, jangan buka kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali, mula-mula. Jadi kita adalah umat yang pertama masuk syurga. Tapi kena ingat juga, umat yang pertama masuk syurga, umat yang pertama juga masuk neraka. Dia macam itulah. Kalau kita tak ambil kelebihan, kita dapat kekurangan. Kelebihan ni kita masuk syurga, kita yang paling awal sekali. Tapi kalau kita di kalangan orang yang jahat, pasal kita umat yang pertama lalu di titian sirat. Yang mana lepas paling awal masuk syurga lah. Tapi yang mana tak lepas paling awal masuk neraka lah. Macam tu. Baik tuan-tuan. Jadi hadis ni pada Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang mana dia adalah penghulu kepada seluruh orang yang tua-tua, yang meninggal tua lah. Yang meninggal tua, dia adalah penghulu dia. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atah, la yus'alu ar-rajul fima daraba imra'atah. Hadis riwayat Imam Abu Daud wa ghairuh. Apa makna dia? Makna dia la yus'al, jangan ataupun jangan ditanya, ataupun tidak patut ditanya. Tanya siapa? Ar-rajulu, seorang lelaki. Fima, sebab apa? Daraba imra'atah, pasal apa dia pukul bini dia. Makna dia kalau kita tahu ada kawan kita ke, jiran kita ke, adik-beradik kita ke, dia ada pukul bini dia, maka jangan tanya. Ini penting. Tapi kita kadang-kadang tanya, betul tak? Jangan kata pukul, bertengkar sikit dia, betul tak? Bertengkar sikit lah. Jiran kan, malah hang teruk bergaduh dengan bini hang. Tak betul kan? Itu sangat-sangat tak betul. Ada orang kalau dengar setengah orang dengar jiran dia bertengkar lelaki bini, siap pergi kat tingkap lagi. Ada tuan, kita dengar apa benda yang dia pun bergaduh. Salah. Salah tu. Lumrah lah tuan-tuan kalau ada khilaf antara suami dan isteri, biasalah. Mana ada orang kahwin tak ada khilaf suami isteri. Lain tuan-tuan. Kita dengan diri kita pun kita berbeza, betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita sekarang ni pun menyesal, pasal apalah dulu aku buat lagu ni. Kita tak setuju dengan diri kita. Dulu kita bertindak macam tu, tapi dah makin tua, makin cerdik, tak betul aku bertindak macam tu. Kadang-kadang kita menyesal atas tindakan kita. Dengan diri kita pun kita tak setuju. Dengan orang lagi lah tuan-tuan, dengan orang perempuan lagi lah, lain cara fikir tuan-tuan. Sebab tu jangan tanya. Yang nak tanya ni siapa? Pasal apa Nabi sebut jangan tanya lelaki? Pasal apa dipukul bini dia? Yang ni bukan kerja kita. Kerja siapa tuan-tuan? Kerja hakim, kerja qadi, kerja mahkamah syariah. Ni kerja mereka. Mereka ada kaunseling, mereka semua ada tuan-tuan. Bukan kerja kita. Ataupun keluarga kalau nak ikhlas, nak baiklah tuan-tuan. Sebab tu kita tuan-tuan, hatta kita pernah beberapa tempat saya dengar orang beritahu saya, ustaz, situ laki bini tu dah bercerai lah tapi duk sekali. Tu orang sebut kan. Macam mana tahu bercerai? Pasal dengar dia bergaduh, laki dia kata aku cerai hang. Jatuh talak tak tuan-tuan? Jatuh lah. Kan dia ada 3 benda. Buat main-main pun jadi, sungguh-sungguh pun jadi. Betul tak? Salathun jidduhun najid wa hazluhun najid. Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara buat betul-betul pun jadi, buat main-main, buat bodoh pun jadi, melawak pun jadi, betul-betul pun jadi. 3 ni jangan buat lawak. Yang pertama apa? An-nikah,
bagi kahwin. Kita ada anak perempuan nama Fatimah. Kita kata kat kawan kita kat kedai kopi, aku nikah hang dengan anak aku Fatimah lah. Member kita umur 80, aku terima lah. Anak kita umur 18. Kalau tak ada saksi tak apa, betul tak? Tak ada saksi tak sah lah, betul? Dia kan ada 2 saksi. Kalau ada 2 saksi, dia sah, betul tak? Jadi kata ini, kata aku melawak ni bukan kira lawak, kira jadi. Bahaya tuan-tuan. Jangan main lah tuan-tuan. Bab nikah ni jangan main. Memang hatta di Malaysia ni pun tuan-tuan, boleh saja seorang bapa dipanggil seorang lelaki dia berkenan main ke rumah dia nikah dengan anak dia. Ada 2 saksi, sah. Tapi kena denda lah tuan-tuan. Kenapa denda? Sebab dia ada prosedur. Betul tak prosedur dia tuan-tuan? Kena ambil apa? Kalau nak kahwin 2 kena ada persetujuan bini pertama, kena ada sijil apa? Kita panggil apa? Kursus perkahwinan. Tapi sah aja. Kalau buat lagu tu sah, cuma kena denda lah. Sebab tidak ikut prosedur yang ditetapkan. Nanti nak dapat sijil nikah kena bayar denda lah. Baik, jadi tuan-tuan, kalau nikah menjadi, yang kedua talak pun jadi. Kan orang kata kalau orang dalam berlakon tu, dia boleh cerai bini dia dalam lakonan kan, boleh cerai bini dia apabila dia sebut isteriku. Betul tak? Dia mengajak tak jatuh tuan-tuan lakon. Kalau dalam lakonan, contoh dia sebut dalam lakonan, aku cerai isteriku 3 talak, jatuh tak tuan-tuan? Jatuh. Berlakon ni tak kira, belajar lain tuan-tuan. Mengajak tuan-tuan boleh tengok dalam mana-mana kitab fiqh Islami wa adillah tu, mengajak dianggap semua sebagai kinayah. Tidak nak mengajak lagu mana tuan-tuan. Pening ustaz nak mengajak. Mengajak lain. Ada orang kadang dia tak faham belajar ni, mengajak lain. Kita mengaji akidah kan. Dalam tuan-tuan mengaji kitab Durus Samin ke, kitab Sabilal apa? Sulamul Mubtadi ke, kitab Faridatul Faraid kan, dia ada sebut kadang-kadang perkara apa mubtilatul iman, yang membatalkan iman. Antaranya apabila kita kata aku benci Allah contohnya, atau aku tak beriman dengan Quran dan hadis. Jatuh tak tuan-tuan? Jatuh. Soal akidah. Tapi kita baca dalam kitab takkan jatuh ustaz. Tak, ni ibarat. Tapi dalam filem tak boleh. Kalau orang dalam filem dia sebut aku tak beriman dengan Allah dengan Rasul, jatuh. Teraan jatuh. Mengajak lain ala tariqil ala sabil ta'allum dia panggil. Dalam kita panggil jalan mengajak ni, sepakat para ulama tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, ada orang dulu share yang mana apa ustaz ni mengajak, dia kata aku nikah ni, contoh aku nikahkan hang dengan anak aku, member dia semua kata sah, pening kepala ustaz tu, cerai balik. Kalau saya tanya kawan saya kata sah ke? Kawan saya kata sah, kata salah tu. Sebenarnya dalam pengajian dia dianggap kinayah. Tidak ustaz nak mengajak lagu mana. Dalam ala sabil ta'allum tak apa, boleh tengok dalam fiqhul islami wa adillah tu, seperti mana disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Baik, jadi tuan-tuan, kalau disebut macam tu walaupun dia berlakon, jatuh tak? Jatuh. Ya jaga tuan-tuan. Ada satu orang kata dia nyanyi lagu dulu, satu lagu katanya dia punya apa, saya tak tahu, ni orang kat Penang cerita, dia kata waktu dia muda-muda dia ada karaoke. Dalam lagu tersebut isteriku cerai. Isteriku cerai. Jadi macam mana ustaz? Ada ustaz kata bini saya habis dah. Macam mana ni? Macam mana nak buat tuan-tuan? Saya pun tak tahu lagu dia lagu mana. Kalau dia kata isteriku, jatuhlah tuan-tuan. Tapi kalau disebut dalam keadaan dia tak tahu, dia jahil, mungkin ada perbahasan tuan-tuan di situ. Sebab benda tu kan rumit sikit. Dia pun kan tahu apa menyanyi. Kalau berlakon ni dia tahu dialog, betul tak? Dia tahu dialog. Saya kata kalau tak jelas lagu tu tak itulah, sebab dia kembali pada hukum asal. Semua hukum asal dia tak jadi kecuali ada bukti. Al yaqin la yuzalu bisyak. Baik, jadi tuan-tuan elakkanlah segala lafaz-lafaz yang macam ni. Yang kedua adalah talak. Yang ketiga adalah rujuk. Kalau kita dengar, saya dengar ada orang bagi tahu, kata ustaz tu dia ni dulu dah cerai dengan bini dia tapi duk sekali. Pasal mana tahu cerai, dengar dia bergaduh dengan bini dia, dia kata aku cerai hang. Itulah talak. Itulah. Tuan-tuan, talak dia perlu saksi tak? Dia tak perlu. Betul tak? Dia tak perlu. Rujuk perlu saksi tak? Rujuk. Dia yang tak boleh main 3. Pertama apa?
kahwin, talak dengan rujuk. Rujuk kalau suami kata aku rujuk hang, gelak-gelak jadi. Kira jadi. Jadi tuan-tuan, talak ni walaupun kita dengan bini kita berdua saja dalam rumah, jatuh tak? Jatuh. Kalau rujuk jadi kata jadi juga. Boleh lah. Makna dia apa? Makna dia begini je lah. Yang pertama, kalau kita dengar dia bercerai dengan bini dia, tengok dia baik lagi, mungkin dia rujuk. Betul tak? Apa masalahnya? Selesai masalah. Nak jaga-jaga tu kita silap tuan-tuan. Mungkin dia dah rujuk dengan bini dia. Saya bertempat orang bagi tahu. Lainlah kalau dia memang dah bercerai, dah diputuskan di mahkamah syariah, betul tak? Tiba-tiba duduk sekali. Ini memang salah lah. Ini cerita kita dengar pagi tadi, betul tak? Tengok 2-3 hari duduk sekali lagi. Bukan kerja hang, betul tak? Malah kalau kita pergi report pun, mahkamah syariah tak ambil port pun. Sebab dalam mahkamah syariah, penceraian mesti dilakukan di dalam mahkamah, betul tak? Kalau di luar mahkamah, suami kena denda. Tapi banyak orang mencerai luar mahkamah. Pasal marah, betul tak? Marah orang bagi terus ya, tak ada tunggu mahkamah dah. Dia balas terus ya, pasal marah. Tapi bila nak dapat pengesahan apa semua, kena banyak-banyak. Tapi jatuh tak itu? Jatuh. Hakim tak kata tak jatuh. Cuma tuan-tuan bila baca balik fatwa mana-mana negeri kan, digalakkan bila jadi penceraian buat maklumat ke mahkamah syariah untuk rekod. Satu talak dah jatuh, untuk rekod. Tapi ada tapi juga, bila report suami kenalah denda. Dia jadi panjang pula. Pandai-pandai lah tuan-tuan macam mana selesai. Tapi saya nak bagi tahu bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Hatta kalau dipukul suami dia pun bukan kerja kita nak pergi tanya, siapa hang pukul bini hang? Tak selalu tanya lah, bukan kerja kita. Lainlah dia nak bunuh bini dia, betul tak? Bini dia lari, iyalah. Ini bergaduh sikit tuan-tuan, bekti buat tak nampak, sudah pejam mata tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, rujuk pun sama. Malah rujuk ni tuan-tuan, kita dalam mazhab Syafi'i kita straight sikit. Bila jadi perceraian ni, kita perceraian tuan-tuan, suami isteri bercerai, takkan suami ceraikan dia, isteri nak duduk mana tuan-tuan? Suami cerai dia, bergaduh lah. Suami dia baru beli baju cantik-cantik, isteri dia sereka berlubang terbakar. Kawan baru nak pergi makan malam dengan kawan-kawan, baju berlubang terbakar. Macam mana? Tak pun baru beli motor Y Suku yang baru ni, Y Suku apa? 150, 160 apa benda? Hak baru ni kan? Baru beli ke, bini naik masuk parit, baru nak konvoi dengan member, marah sangat, talak. Okey lah tuan-tuan, bila dia talak bini dia, talak, kita kata talak rajin ni, talak 1, 2, bukan 3 lah. 1 atau 2. Bila dia talak bini dia nak duduk mana? Dia boleh rujuk lagi kan? Tapi talak ni jaga-jaga. Talak, kita tak boleh talak isteri kita, haram hukum dia. Talak dalam keadaan suci yang kita dah sentuh, haram. Dia panggil talak bid'i. Bid'i talak bid'ah, talak yang haram. Makna dia apa? Tuan-tuan dalam ni dah kahwin ke belum ni? Susah cerita ni. Kahwin dah kot tu. Ustaz kahwin belum? Tak kahwin lagi? Jangan tak kahwin Ustaz. Ni tak lah kot. Besar lah. Anak apa? Anak apa? 4. Banyak dah. Apa? Bini seorang, tak apa, pelan-pelan lah. Baik, jadi tuan-tuan, cerita ni bila dia talak bini dia, talak raj'i lah, talak 1, 2, bukan talak 3. Quran sebut at-talaqu marratan, talak ni 2 kali yang kita boleh rujuk. Bila dah 2 kali kita cerai dia, 2 kali, pertama kita dah cerai, kedua kita cerai, Quran kata fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Sama bila kita dah cerai kali kedua, fikir betul-betul sama ada kita boleh lagi hidup dengan dia, kita rujuk masa talak yang kedua lah. Ataupun kita rasa dia ni memang tak boleh dah lah, aku teguk sikit pun dia baling periuk ke aku. Kalau yang ni tasrihum bi ihsan, bila kita cerai talak kedua, tak payah rujuk bagi habis iddah tu. Bila habis iddah, pasti apa tuan-tuan? Bila habis iddah, kalau kita berkenan, kita kahwin balik, betul tak? Bila kahwin balik, talak jadi 3 balik. Boleh Dia reset tuan-tuan. Katakan seorang dia cerai, isteri dia talak yang pertama, lepas tu cerai talak kedua. Talak kedua tu dia tak rujuk.
Tak rujuk. Jadi bila habis iddah, kalau berkenan kena akad lain, betul tak? Akad lain. Bila akad lain, bukan tinggal satu talak, 3 balik. Tu Quran sebut. Sebab tu kena fikir. Bila dah talak kali kedua, fikir betul-betul. Nak fikir. Kalau agak-agak boleh hidup lagi dengan dia, rujuk. Sebab bukan apa, takut nanti kita rujuk, bergaduh, kita bagi lagi sekali, jadi berapa? 3. Kalau dah 3, la tahilu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Dia tak boleh kahwin sampai kahwin dengan lelaki lain. Mesti bersetubuh dengan lelaki lain baru dia boleh kahwin. Dia bukan li'an, tuan-tuan. Li'an tak boleh selama-lamanya. Li'an ni kalau suami sangka ataupun suami yakin anak dalam kandungan isteri dia bukan anak dia. Jadi bila dia li'an, isteri biasanya tak ngaku walaupun dia berzina. Bila dah suami bersumpah 5 kali kan, kali kelima tu laknat Allah ke atas dia kalau dia dusta. Isteri pun nak selamatkan diri daripada kena apa? Kena rejam kan. Dia pun akan sumpah jugalah tidak kena rejam. Yalah dah kahwin berzina. Dia akan bersumpah 4 kali. Yang kelima dia akan kata apa? Laknat Allah ke atas dia kalau dia nipu. Yang ni jadilah li'an, maka tak boleh kahwin selama-lamanya. Sekalipun isteri tu dah kahwin dengan lelaki lain berpuluh kali dah, tak boleh. Itu li'an. Baik. Jadi tuan-tuan, tak mana ni? Baik, jadi tuan-tuan, bila dicerai bini dia, sebab tu bila talak yang ketiga, bila dah talak yang kedua, fikir betul-betul. Kalau rasa apa, tak berani nak rujuk lah, betul tak? Nak rujuk nanti tinggal lagi satu. Tapi kalau habis iddah, kena menikah lain, betul tak? Mandai-mandai tuan-tuan, saya pun tak tahu nak kata lah, mandai-mandai fikir betul-betul lah. Baik, jadi tuan-tuan, kalau dicerai talak 1 ataupun 2 boleh rujuk. Biasanya kita bila suami cerai bini dia, sebenarnya bini start kereta balik rumah mak. Betul tak tuan-tuan? Salah tuan-tuan. Memang salah. Salah sesalah-salahnya. Bukan salah sikit, salah sungguh. Pasal apa? Yalah, laki aku dah cerai aku, jadi mana aku duduk rumah laki aku? Salah. Selagi mana dalam iddah, suami wajib sediakan tempat tinggal, isteri wajib tinggal di rumah yang diduduk dengan laki dia. Suami wajib sediakan makan, minum dia, sakit dia, suami wajib sampai habis iddah. Hatta kalau suami mati masa dalam iddah, dia dapat pusaka. Betul tak tuan-tuan? Habis tu suami nak duduk mana? Betul tak? Kalau ikut majoriti ulama', suami duduk sekali. Duduk sekali. Aurat macam biasa. Ni ikut majoriti. Maksud dia Hanafi, Hanbali dan Maliki. Pasal apa? Pasal nak bagi baik lah tuan-tuan. Mula-mula cerai, marah. Betul tak? Mula cerai kan, tak mau tengok. Tapi kalau dah lama-lama, sejuk. Betul tak kan? Sejuk. Mula-mula, tak mau tengok. Dah lama-lama, dia slow. Tapi kalau kita, bila dah bercerai, balik rumah mak kata apa? Laki yang tu memang jantan tak guna. Dah lama aku beritahu dah. Dia mula nak jadi apa? Lagi teruk. Aku dulu dah kata hang jangan nikah dengan dia. Nampak? Hang saja ketegang. Tengok. Daripada nak baik, dia jadi haru. Bukan nanti dulu. Duduk di rumah tu. Betul tak? Sama bila suami mati pun duduk di rumah tu. Jangan keluar lagi. Sampai habis iddah. Kalau ikut jumhur ulama, laki pun duduk di situ. Betul tak? Macam biasa hidup. Supaya apa? Boleh jadi baik. Rujuk ni macam mana? Ikut majoriti ulama, kalau dia tak sebut rujuk pun, kalau dia berjimak dengan isteri dia, yalah dah lama tuan-tuan berjimak, rujuk. Itu majoriti. Saya cerita majoriti, tapi Malaysia kita pergi mazhab Syafi'i lah tuan-tuan. Nak bagi tahu tuan-tuan, ni dalam Islam lagu ni, supaya boleh jadi baik balik. Hatta sebagian ulama sebut, kalau dia apa, muqaddimatul jima', jadi dia cium ke, meraba ke, itu orang kira rujuk lah tu. Saya macam tu. Tapi bukan mazhab Syafi'i tuan-tuan, ni cerita mazhab lain. Nak bagi tahu je lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia straight sikit. Makna dia, kalau suami dah ceraikan isteri dia, suami tak boleh duduk dengan isteri dia. Tapi isteri wajib duduk rumah tu. Boleh Isteri wajib duduk rumah tu. Suami tak boleh duduk situ. Habis tu nak duduk mana ustaz? Bawah garaj. Tepi apa?
Bayam ke mana-mana pandai cerai, pandai tengok macam tu lah kot. Boleh lah. Ikut mazhab Syafi'i straight sikit. Hatta kalau ada anak pun, kalau anak kecil tak boleh. Tapi kalau bercerai dia dah ada anak besar, anak dia boleh jadi apa orang panggil? Dia tak jadi berdua, dia jangan berdua, dia tak boleh haram. Tapi kalau katakan dia bercerai dengan bini dia, tapi dalam rumah tu ada anak dia yang lain, boleh dah duduk sekali, tapi tak boleh duduk sekali. Sentuh tak boleh. Tak boleh tengok aurat dia. Kena tutup, isteri kena tutup. Mazhab Syafi'i dia straight lagi lah tuan-tuan. Boleh lah. Dia dah kira macam ajnabi tuan-tuan, macam ni. Macam tu. Sampailah suami kata aku rujuk. Mazhab Syafi'i straight. Pegang ke jimat tak boleh. Dia kena sebut aku rujuk baru jadi. Straight. Boleh lah. Tapi bila tuan-tuan pergi ke mahkamah, dia akan jadi rumit. Saya galakkanlah tuan-tuan pergi mahkamah, tapi saya cerita realiti tuan-tuan. Realitinya rumit tak mana. Bila pergi ke mahkamah, tuan-tuan akan baca ta'liq, silap saya lah. Ta'liq dia kalau aku rujuk di luar mahkamah akan jatuh talak lagi. Dia macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mahkamah ni dia nak jaga orang perempuan. Dulu-dulu tuan-tuan, ada orang lelaki dia perkena bini dia. Dia perkena lagu mana? Macam ni. Dia benci dengan bini dia dah. Bini dia pun tak mau dia dah. Dia perkena bini dia, cerai bini dia. Cerai. Hujung-hujung nak ambil iddah tu kita tahulah 3 kali suci ataupun 3 bulan kan. Kalau yang tak ada period. Hujung-hujung dia nak habis iddah, dia rujuk balik. Okey, aku rujuk balik. Dia bukan nak pun. Lepas dia rujuk, selang berapa minit, selang beberapa hari, aku cerai balik. Saja bagi panjang. Itu mahkamah tak mau. Itu mahkamah letak. Kalau dah pergi ke mahkamah, dia tak bagi tuan-tuan rujuk kecuali dalam mahkamah. Supaya apa? Betul-betul kita nak dengan dia ke tak mau. Supaya jaga kebajikan orang perempuan. Tapi kalau agak-agak orang perempuan pun boleh dengan lelaki ni boleh bincang, pandai-pandai lah tuan-tuan. Itu boleh sebut pandai-pandai je lah. Itu je lah. Adakah wajib? Tak wajib. Tak wajib pun pergi rujuk ke mahkamah, tak. Cuma dia nak jaga kebajikan kedua-dua pihak, terutama orang perempuan lah. Boleh tuan-tuan no? Jadi tuan-tuan, kena duduk di rumah tu sampai supaya apa tuan-tuan? Supaya jadi baik lah. Betul tak? Supaya jadi baik. Kalau boleh suami ataupun isteri tak perlu pun cerita. Suami telefon mak dia pergi cerita, tak payah. Betul tak? Selesai je lah. Kan budak-budak dah besar kan, pandailah selesai. Yang hak jiran ni, yang jiran buat pejam mata sudah, bukan kerja kita. Betul tak? Ni kerja kita pergi jumpa ustaz tahu. Dia pun ni dah bercerai tapi duduk sekali dah. Pergi cerita kat saya, bukan mahkamah, pergi bawa ke mahkamah syariah. Kalau bawa mahkamah syariah pun tak layan. Pasal apa? Dalam undang-undangnya, bila jadi perceraian, dalam masa 7 hari suami atau isteri pergi report, bukan orang lain. Kalau kita jiran, kita pergi report, saya dengar dia pun dah bercerai ya. Mahkamah tak layan. Betul kan? Kelentong kot. Dia nak suami isteri. So jangan kita masuk benda yang bukan kerja kita. Kadang-kadang kita bukan jadi baik, kita jadi buruk lagi. Betul tak? Daripada benda yang tak apa nak kita masuk, jadi lagi teruk. Baik. Sebelum saya lupa tadi tuan-tuan, apa dia, tak boleh cerai isteri yang talak bid'ah tadi tu, saya lupa nak sebut, suci yang disetubuhi. Makna dia apa? Isteri kita haid kita katalah dalam 8 hari. Bila dia suci, katakanlah kita bersama dengan dia, bersubuh dengan dia, tak boleh cerai dalam tempoh tu. Tak boleh cerai. Maknanya kita dah setubuh dengan dia. Bila tuan-tuan nak cerai, isteri kena bagi kita tahu, abang, baru malam tadi je bang, abang jangan macam-macam. Betul tak? Kita, oh betul. Nanti dulu. Haram hukum dia. Tapi kalau tuan-tuan cerai, jatuh tak talak? Jatuh. Tapi berdosa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal supaya fikir, jangan terus lepas, sabar dulu. Jadi kalau nak bercerai lagu mana? Tunggu dulu. Tunggu macam mana? Katakan semalam dia bersetubuh, esok ataupun 2-3 hari tu bergaduh. Dia nak cerai, esok isteri kena bagi tahu. Bang, nanti bang, tahan bang lidah tu. Jangan seronok sangat. Kalau nak cerai juga bang, tunggu dulu saya period. Betul tak? Tunggu saya period. Habis period, masa period tak boleh cerai. Masa period tak boleh. Masa haid tak boleh cerai. Haram. Habis tu bila nak cerai, tunggu dia apa? Dia tengah suci, kita dah sentuh, dah setubuh dengan dia, tak boleh cerai, haram. Bila dia period, tak boleh cerai juga, haram. Tunggu dia suci. Bila dia dah suci, barulah dia pergi dekat suami dia, bang, sekarang ni saya dah period, dah suci dah,
dah berapa hari dah ni, betul tak kan? Period pun 8 hari, masa suci tu pun 8 hari, dah nak dekat 20 hari lah kita kata. Bang, boleh cerai dah bang. Barulah suami terfikir, ish, lama dah ni. Dia terfikir. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Baru suami terfikir, ish, masa tu dia dah puas, sombong lah. Bagi cik. Ni dah lama sikit dia mula fikir, aduh, isteri pula masa pergi depan suami tu make up sikit, dia dah kan lawa sikit. Suami pun pening kepala tuan-tuan. Nak cerita apa, jangan cepat sangat. Yang hak jiran tetangga ni jangan masuk campur lah, bukan kerja kita. Pasal takut kita bukan buat baik, kita buat lagi kacau. Saya ada orang beritahu saya, Ustaz, dulu dia ni dah cerai lah, pergi duduk sekali. Betul ke? Bukan kerja mahkamah ni. Lainlah kalau dia dah bercerai, mahkamah dah putuskan, dah duduk sekali, yang repot lah tangkap. Ni saya dengar dia cerai semalam, tapi tengok duduk sekali, dia dah rujuk lah tu. Betul tak? Apa masalahnya? Kuasa rujuk bukan kuasa hang, kuasa dia. Boleh ikut tuan-tuan tu? Kadang-kadang orang dia tak faham sangat. Baik, jadi tuan-tuan tak apalah, cerita suami isteri, cumanya dalam Quran ada sebut. Jadi dia kata di sini jangan tanya. Kenapa jangan tanya? So gitulah tuan-tuan. Ulama ada sebut dalam Quran, contoh dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 34, kata Allah Azza wa Jalla, walati ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatul ghaib hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Baik, innallaha kana 'aliyan kabira. Baik tuan-tuan, di ayat dia sebut apa? Ayat dia kata wallati takhafuna nushuzahunna. Mana-mana isteri kita, mana-mana orang perempuan yang kita takut dengan nusyuz dia. Nusyuz ni apa? Nusyuz ni maksud dia khuruj minat ta'ati zawjiha alwajibah 'alaiha. Dia keluar daripada taat pada suami dia. Contohnya dia tak bagi, dia sihat je saja, dia tak bagi suami tidur dengan dia, ataupun dia tak bagi suami sentuh dia. Bukan pasal dia sakit ke apa, dia saja tak mau. Suami nak tidur, kata tak mau bang, menyampah tengok bang malam ni, bang tidur luang. Contoh dia ni. Dia sihat je, tapi saja dia tak mau bersama dengan suami dia. Suami dia cakap ni janganlah pergi kedai ramai orang lelaki tu, lantak. Suami dia kata jangan keluar, nanti dulu dia keluar juga. Tak taat pada suami lah. Yang suami suruh ni bukan perkara yang haram, perkara yang harus ataupun perkara yang wajib, tapi dia tak mau dengar. Baik, jadi tuan-tuan, orang yang macam ni dia bukan boleh pukul terus tuan-tuan, dia tak boleh pukul terus. Bukan makna dia tak setuju dengan perempuan marah terus pukul, nanti dulu. Quran kata wallati takhafuna nusyuzahunna, mana-mana perempuan yang kita takut dengan sikap dia yang ingkar dengan ketaatan pada suami. Nusyuz tu keluar daripada ketaatan yang wajib kepada suami, dia tak taat pada suami dia. Lainlah kalau suami disuruh buat benda dosa, jangan semayang, ni tak payah layan tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, itu depa bergaduh kan. Apa dia, kalau suami kata isteri jangan vaksin, suami anti vaksin, jangan vaksin. Fatwa wajib ikut ke tak wajib ikut? Wallahu alam, tapi fatwa yang saya tak tahu, fatwa yang lain saya tak tahu, tapi Perlis keluar awal kata tak wajib. Itu tak wajib sebab kesihatan dan arahan pemerintah ulil amri. Jadi ulil amri ini perintah dia selagi mana bukan dalam benda maksiat wajib. Jadi suami bila keluar arahan tu, suami yang salah. Seolah-olah suami kata hang jangan pakai tudung, betul tak? Hang jangan ni, hang dia kena taat pada ulil amri. Jadi kata-kata suami tu mulghah, tak perlu dilayan. Baik, jadi tuan-tuan, bila dia takut nusyuz isteri dia ni, pertama buat apa? Fa'izuhun, bagi nasihat dulu. Hang tak boleh lagu ni, hang tak boleh lawan cakap aku ni suami, hang tak boleh kat suara lagu ni, hang tak boleh cerita buruk aku dekat orang lain, hang tak boleh ceritakan aib keluarga. Ingat firman Allah, ni suami aku ada hak nak tegur. Nasihat dulu dengan cara yang baik. Lepas tu kalau dia tak mau dengar nasihat, dah nasihat dia tak mau, apa kita buat? Nasihat dulu, bagi nasihat dulu. Nasihat. Lepas nasihat dia dah tak mau, barulah kita buat wahjuruhunna fil madaji. Makna dia jangan duduk tidur sekali dengan dia. Kita tidur kat mana? Dia tidur dalam atas katil, kita tidur mana? Jangan tidur sekali dengan dia. Kita tidur di
sofa tuan-tuan, bawah katil, ikutlah tuan-tuan. Tapi dia tidur dengan dia. Jangan tuan-tuan suruh dia tidur rumah ayam pula, tak boleh, haram. Sebab tuan-tuan wajib sediakan rumah bagi dia. Jadi kita nak wahjuruhun nafil madha je. Okey, hang malam ni tidur rumah ayam. Bukan, kita yang tak tidur atas katil dengan dia, kita pilih tidur kat lain. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, itu yang kita buat dulu. Buatlah dalam beberapa hari, seminggu kan. Tengok macam tu juga. Ada orang perempuan keras, betul tak? Ada orang perempuan keras lantak bertahun pun tak kisah. Tidur pi cuy tak kan. Lantak cuy, dia tak heran langsung. Baru boleh pukul. Wadribuhun baru boleh pukul. Tapi pukul lagu mana? Baru bincang. Macam mana cara pukul orang perempuan? Adakah kita ambil batang penyapu, katuk belakang dia? Quran kata pukul. Dia tak. Wadribuhun, Quran kata pukul. Apa salahnya aku ambil batang penyapu, katuk belakang dia? Ataupun apa? Pegang kepala dia, hempuk kat dinding. Pasal apa? Quran kata pukul. Memanglah pukul, tapi bukan lagu tu. Sebab tu pentingnya hadis Nabi, tuan-tuan. Hadis Nabi penting. Dia sebut umum, tapi hadis yang menjelaskan. Ada orang dia tak mau hadis, ada orang dia tak mau hadis, tuan-tuan. Belik, tuan-tuan. Tak mau hadis. Kenapa dia tak mau hadis? Hadis mana ada, saya sebut kat tuan-tuan, setelah Al-Quran, tuan-tuan, tidak ada manusia pun yang mana perkataan dia, pengakuan dia, perbuatannya yang boleh challenge Nabi Muhammad. Betul tak tuan-tuan? Siapa yang kata ada lagi perkataan imam ke, perkataan tok syekh ke, yang mana perkataan inilah yang kita pegang, bukan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Bahaya ni. Bahaya. Yang seronok sangat. Mulianya sahabat Nabi kerana Rasulullah SAW. Mulianya ahli bait Nabi kerana dia keturunan Rasulullah. Bukan pasal dia apa? Pasal dia keturunan Rasulullah. Ada orang dia sayang sangat ahli bait sampai belakangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesat, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kita boleh pukul dia. Tapi macam mana nak pukul? Itu persoalan dia. Wadribuhun. Pukul lagu mana, tuan-tuan? Pukul yang pertama, kalau nak pukul dengan kayu siwak. Tahu kayu siwak? Kayu siwak yang kita buat apa? Pukul gigi. Yang tu boleh. Pukul yang tu boleh, tuan-tuan. Pukul yang tu boleh. Tapi tak boleh pukul muka. Haram. Muka tak boleh. Ataupun tempat-tempat yang sensitif. Tak boleh. Pukul di tempat lain lah, belakang badan ke, dekat tangan ke, kat betis ke, dengan kayu sugi. Boleh. Tapi kalau kayu sugi tak ada, nak pakai apa? Kita pakai apa gosok gigi? Beru gigi. Nak pakai beru gigi? Takluk lah ustaz, dia taekwondo. Taekwondo kan tak payah pukul lah. Dia black belt, betul tak kan? Saya white belt pun tak ada, dia black belt taekwondo. Pukul pam naik kaki kat muka. Tuan-tuan jangan memang orang perempuan kalau dia yang macam UFC tu, lelaki normal tak boleh lawan, tuan-tuan. Tunggu. Tuan-tuan tengok orang perempuan UFC tu, cuba lawan orang lelaki normal tak lepas, tuan. Kuat depa. Depa kalau depa ambil apa? Jiu-jitsu aja yang apa? Brazil tu, tuan-tuan lawan sekejap dia kunci sekali. Hebat depa. Berapa kali tuan-tuan tengok kat YouTube je. Kalau lelaki normal ni lawan dengan orang perempuan yang BJJ ni, yang memang pakai pandai kunci, tuan. Macam Habib tu kan, jenis pandai kunci tu, memang sekejap je dia kunci. Dia boleh tangkap, dia turun, dia pusing, dia cekek, tuan-tuan, habis dah, out dah. Baik. Jadi tuan-tuan macam mana nak buat? Kalau dah tahu isteri black belt, tak payahlah. Betul tak? Ulama pun sebut kalau kita pukul ni jadi lagi teruk, tak payah. Kita dah kenal dah, bini aku ni aku jentik pun parang dia buat keluar. Tak payah gatai, cik, dia ambil kayu sugi. Cik. Tak payahlah. Kawan ni dia parang pun dia pakai. Sebab tu ulama sebut kalau kita tahu kalau kita pukul ni jadi lagi teruk, tak payah. Ni cerita kalau kita agak-agak kita bertindak dengan kayu sugi ke, dengan beru gigi ataupun dengan kain, tuan-tuan. Kain tolak kan, kain tolak libas dengan kain tolak, tak apa. Tu pun muka tak boleh. Kita agak-agak kita buat ni jadi okey, tak apalah. Tapi kita dah agak dah, kalau pukul ni lagi teruk, tak boleh. Baik. Saya habiskan, tuan. Fa in ata'nakum fala tabu alaihin nasabila. Tapi kalau dia dah taat, kita bagi nasihat pun dia taat dah. Ataupun kita tidur dengan dia pun dia dah taat dah. Ataupun kita pukul sikit dia taat dah. Kalau kita nasihat dia dah apa? Taat, jangan pula kita pula tak tidur dengan dia, tak payahlah. Kalau kita dah tak tidur dengan dia, dia dah taat, tak payahlah kita pukul dengan dia.
tak payah pukul pula. Nah, ataupun dengan sapu tangan dan pukul. Kalau dia dah okey dah tuan-tuan, Quran kata fala tabghu alaihin sabila. Isteri dah taat dah okey dah. Kita pula sensitif. Betul tak kan? Merajuk. Kita nak susahkan dia lagi. Sedangkan dia dah taat. Dia dah minta maaf, yang ni tak boleh. Ni teguran jugalah pada kita. Kadang-kadang kita merajuk, betul tak kan? Suami lah merajuk. Tak mau tidur. Merajuk. Fala tabghu alaihin sabila. Dia dah taat, jangan kita susahkan dia. Katakanlah tak baik juga tuan-tuan. Dah buat lagu tu tak baik juga. Saya sambung ayat tadi tuan, saya habis. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kita ni takut, terutama keluarga lelaki dengan keluarga perempuan lah, takut dia nanti bergaduh lagi. Ni cara nak baik, bukan jiran tetangga. Siapa dia? Fab'athu hakaman min ahlihi. Kena ada orang tengah daripada keluarga lelaki seorang. Wa hakaman min ahliha, seorang orang tengah daripada keluarga perempuan. Yang senang pak mentua lah, pak lelaki tu dengan pak mentua ke, adik-beradik ke, yang boleh lah tuan-tuan, yang boleh lah, yang amanah, yang semayang, yang bijak tuan-tuan, yang tak emosi. Mereka ni kena jumpa bincang. Kemudian kata Allah, yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau lah orang tengah ni, katakan bapak lelaki tu dengan bapak perempuan ni memang betul-betul ikhlas, waktu jumpa ni nak bagi baik laki bini ni, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah Ta'ala satukan balik suami isteri ni. Tapi kadang-kadang tak, betul tak kan, bapak laki ni, bapak perempuan ni dia kata laki hang tu memang tak boleh pakai pun. Bapak laki ni kata bini hang memang lagu tu aku bukan berkenan sangat pun, hang yang gatai sangat. Nampak? Kalau macam ni tak payahlah tuan-tuan, tak payah jumpa buat bergaduh. Kalau betul bapak laki dan bapak perempuan tu nak baik, Allah Ta'ala jamin yuwaffiqillahu bainahuma, Allah Ta'ala satukan balik hati mereka. Tapi syarat keluarga laki dan keluarga perempuan betul-betul nak baik, itu syarat. Tapi kadang-kadang kita tengok kes perceraian, memang keluarga laki keluarga perempuan memang tak mau. Tidak kan? Hak keluarga laki ni pun dia dah tak mau. Pasal apa? Dia dulu sebelum kahwin dia ada orang perempuan lain. Tidak. Hang kahwin dengan dia buat apa? Betul tak? Manalah tahu. Dia dah ada berkenan dah. Dia orang Banjar. Betul tak? Dia nak bagi kat orang Banjar, betul tak? Dia dah ada dah. Yang hak suami ni pun sama, ataupun dia orang Kelantan, betul tak? Dia nak bagi dah kat orang Kelantan juga. Tiba-tiba anak dia berkenan dengan orang Johor contohnya. Bila dah bergaduh, tengok ni memang saya pernah jumpa kes tuan-tuan, yang mana mereka keluarga Minang. Dia bukan masalah keturunan Melayu ke, Banjar ke, Jawa, bukan. Dia orang naknya, sikap orang. Dia yang saya jumpa ni Minang, orang Minang. Memang Minang. Minang. Dia bukan orang Negeri Sembilan. Dia memang Minang daripada Indonesia. Daripada Indonesia mai ke sini. Jadi belah mana Minang. Jadi dia nak bagi bukan orang Minang, orang Boyan. Silap, orang Boyan, maaf. Dia dah ada calon untuk kawan saya. Yang tu kawan lah, calon lah kat kawan saya. Mak dia dah ada calon orang Boyan juga. Yang kawan saya tak mau orang Boyan, dia nak orang Malaysia. Apa barang orang Boyan, dia tak mau. Mak dia nak orang Boyan. Bukan semua orang Boyan lagu tu. Dia panggil orang tu tuan, panggil individu masing-masing. Bukan masalah bangsa, keturunan, bukan. Jadi dia nak dengan Boyan, tak mau. Jadi yang kawan saya tak mau, dia berkenan dengan orang lain. Kahwinlah. Bila disebabkan kawan saya tak mau, mak dia tak boleh buat apa lah. Dia pun kahwinlah dengan perempuan idaman dia lah. Kahwin berapa lama, dalam berapa tahun cerai. Bila bercerai, mak dia syok. Tidak kan? Sebab eloklah aku nak bagi kahwin dengan Boyan, bukan dengan orang perempuan ni. Kalau jenis lagu tu memang tak jadi baik. Betul tak? Nak jadi baik lagu mana? Kalau dah memang mak keluarga hang tak bagi hang kahwin dengan perempuan ni, so kahwin dengan Boyan, hang pergi kahwin dengan perempuan lain, susah lah. Tapi kita tak ada dah tuan-tuan macam tu di Malaysia, betul tak? Tak ada dah. Jarang lah saya tak pernah jumpa hang nak kahwin banyak ke bukan? Kalau bukan banyak aku tak mau. Tak pernah jumpa lagi kot. Ada tuan, tak ada pun. Ada ustaz? Tak ada kot, betul tak? Tapi kawan saya orang Kelantan dia pernah sebut. Dia kata kami orang Kelantan ni ada sebahagian ni tak, kalau boleh menantu tak maulah, tak boleh cakap Kelantan. Nak kahwin tapi kena kecek Kelantan, dia kata. Ni kawan saya beritahu. Kena boleh kecek Kelantan. Macam tu. Ikut orang lah tuan-tuan, sebahagian. Ada orang dia benci orang Negeri Sembilan ada.
Saya pernah jumpa, dia punya benci orang Negeri Sembilan. Yang Negeri Sembilan ni benci orang Kelantan. Dah lah kahwin. Jangan seronok sangat benci tu. Betul tak? Ada orang dia punya benci orang Johor. Benci semua orang Johor ni. Dah lah kahwin. Jangan benci sangat. Seronok benci sangat. Ada orang benci orang Banyak. Ada juga cukup benci orang Banyak. Pasal orang Banyak belah hantu. Banyaklah belah hantu. Luku pada dia. Saya bukan orang Banyak tuan. Tapi tak boleh kita kata lagu tu. Betul tak? Bukan. Ada orang dia tak suka tuan. Dah kahwin. Betul tak? Jangan sebut. Dia masalah individu, bukan masalah suku dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan habislah tuan-tuan. Jadi akan datang insya-Allah kita akan sambung bab takwa. Tuan-tuan kenal Haji Pian, kenal Pian? Jutawan kita lah tuan. Pian. Polis. Adik yang dapat 1 juta tu lah. Dia cerita kat saya, dia ada seorang kawan di mana? Di Kuala Gansak tu. Kawan dia punya benci banyak. Dia orang banyak. Saya bincang lah tu. Kawan dia juga benci banyak tu. Benci sebenci-bencinya. Dia duduk kawan-kawan dia. Kawan dia duduk kutuk saja banyak. Dah lama kawan. Dia kata aku ni banyak. Malu tu kawan. Macam-macam. Dia kadang-kadang masalah polemik individu. Betul tak? Individu tertentu lah. Sini ada banyak. Tak ada banyak. Bukan banyak. Cikgu banyak. Oh banyak. Tapi tak bunyi banyak langsung tu. Ada so. Semanggut. Hilang banyak. Saya ni bapak saya mak meninggal kecil. Mak bapak saya. Jadi bapak saya waktu kecil ni orang banyak belah. Dia lah bongsu tu lah. Tuan-tuan kenal Tunggul Haji Sabran. Tunggul Haji Sabran Asmawi tu orang kaya banyak lah di Alok Bongsu tu. Orang banyak kaya terkenal lah Haji Asmawi. Baik, jadi saya kalau di sini banyak tok guru banyak-banyak. Betul tak? Kawasan banyak. Ustaz Mak Aceh, Ustaz Alim Taib, betul tak? Ustaz Zaid, ustaz-ustaz yang ngajak lah tuan-tuan. Majoriti Al-Banjari tuan-tuan. Al-Banjari. Baik tuan-tuan, tak apalah. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bab taqwa. Saya mohon maaf tuan-tuan terlajak masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sa'al muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan wa ba'ni tafarruqan ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuman wa la mathuda. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.